Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan untuk menterokai firman Tuhan di Matius bab 6 ayat 19 sampai ke 23. Di mana kita akan mengaji khotbah 28 John Wesley bahagian yang ketiga atau yang terakhir untuk bagaimana hamba Tuhan menghuraikan, menerangkan tentang petikan ini dengan tema jangan mencari untuk mentambah harta. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan masa ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengkuduskan masa ini untuk merapatkan hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di antara kami, supaya kami lebih mengenal akan firman Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih ingin taubat di hadapan Tuhan. Semua Tuhan membaharui jiwa kami. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengar akan firman Tuhan. Matius bab 6 ayat 19 ke 23. Janganlah kamu mengkumpulkan harta di bumi, di mana gegak dan garam merosakkannya, dan di mana pencuri membongkar sedang mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga, di mana gegak dan garam tidak merosakkannya, dan di mana pencuri tidak membongkar sedang mencurinya. Kerana di mana harta berada, di situ juga hati berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu dah baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika laut terang yang ada padamu kerap, betapa kerapnya kegelapan itu. Jangan berusaha untuk mentambah harta benar. Jangan kumpul bagi dirimu harta di bumi. Ini adalah perintah tegas dan positif. Sama jelas seperti jangan berjin. Lalu bagaimana mungkin seorang yang kaya menjadi lebih kaya tanpa menyangkar Tuhan yang telah memberinya? Ya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah memiliki keperluan kehidupan mempolis atau mengejar lebih baik lagi dan tidak bersalah, jangan kumpulkan, katakan Tuhan, kita harta di bumi. Jika walau begitu, Anda mengumpul wang atau barang yang mungkin dimusnahkan oleh gegak atau garam atau dicuri oleh pencuri. Jika Anda akan mentambah rumah ke rumah atau ladang ke ladang, mengapa Anda memanggil diri Anda seorang Kristen? Anda tidak mempunyai Yesus Kristus, Anda tidak merancangnya. Mengapa Anda menamakan diri dengan namanya? Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan? Kata dia sendiri. Dan tidak melakukan apa yang kukatakan. Jika Anda bertanya, tetapi apa yang harus kami lakukan dengan barangan kami? Memandangkan kami mempunyai lebih daripada yang kami perlukan. Jikalau kami tidak boleh menyimpannya, adakah kami harus membuangnya? Saya menjawab, jika Anda membuangnya ke dalam laut, jika Anda mempakarnya dalam api dan musnahkannya, ia akan lebih baik digunakan daripada sekarang. Anda tidak dapat mencari cara yang lebih jahat untuk membuang kekayaan daripada sama ada menyimpannya untuk keturunan Anda atau memberanjakannya untuk diri sendiri dalam kebodohan dan kemewahan berlebihan. Daripada semua kaedah yang mungkin untuk membuang kekayaan, dua cara ini adalah yang paling buruk, yang paling bertentangan dengan Injil Kristus, dan yang paling berbahaya bagi jiwa Anda sendiri. Betapa berbahaya cara yang kedua ini bagi jiwa Anda telah ditunjukkan dan cemerlang oleh seorang penulis baru-baru ini. Jika kita membajirkan wang kita, kita bukan saja bersalah kerana membajirkan pangkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita juga melakukan kemudaratan yang lebih lanjut kepada diri kita sendiri. Kita mengubah pangkat yang digunakan untuk menjadi cara yang kuat untuk melosakkan diri kita sendiri. Kerana sejauh mana ia dibelanjakan dengan salah, sejauh dia dibelanjakan untuk menyokong beberapa perangai yang salah, ia digunakan untuk memuaskan beberapa keinginan yang sia-sia dan tidak munasabah. Yang sebagai orang Kristen, kita wajib mentolaknya. Sebagaimana kebijaksanaan dan bakat halus tidak boleh hanya dipajukan, tetapi Anda mentendarkan mereka yang memilikinya kepada kebodohan yang lebih besar. Begitu juga wang tidak boleh hanya dipanjurkan, tetapi tidak juga digunakan menggunakan akar agama. Akan menyebarkan orang hidup dengan cara yang lebih betul dan boros daripada mereka akan lakukan tanpa ini. Oleh itu, jika Anda tidak membelanjakan uang Anda untuk membuat baik kepada orang lain, Anda mesti membelanjakannya untuk meyakinkan
menyakiti diri sendiri. Anda bertindak sebagai seorang yang mentolak ubat pengkuat untuk kawan sakitnya, yang tidak boleh diminumnya sendiri tanpa melandangkan darah. Ini adalah kes wang berlebihan. Jika Anda membelikannya kepada mereka yang memerlukannya, ia adalah ubat pengkuat. Jika Anda membelanjakannya untuk diri sendiri, untuk sesuatu yang Anda tidak perlukan, ia hanya menyalahkan dan mentunggu fikiran Anda. Dalam menggunakan kekayaan di mana ia tidak mempunyai kegunaan sebenar dan kita tidak mempunyai keperluan sebenar, kita hanya menggunakannya untuk melosakkan diri kita sendiri dalam mewujudkan keinginan yang tidak sabar, dalam memupuk perangai buruk dan memancangkan nafsu yang bodoh, dan menyokong pemikiran yang sia-sia, makan dan minum berlebihan, pakaian mewah dan rumah mewah, status dan kelengkapan, keseronokan dan hiburan yang liar, semuanya secara semula jadi merosakkan dan mengganggukan hati kita. Ia adalah makanan dan pemakanan bagi semua kebodohan dan kelemahan sifat kita. Ini ya semua adalah sokongan daripada kita kepada sesuatu yang sepatutnya tidak disokong. Ia bertentangan dengan kesederhanaan dan kesalehan hati yang menikmati perkara-perkara ilahi. Ia adalah beban-beban pada midah kita yang menjadikan kita kurang mampu dan kurang cenderung untuk mengangkat fikiran dan perasaan kita kepada perkara-perkara di atas. Jadi wang yang dibelanjakan sedemikian bukan sekadar dibanjarkan atau hilang. Tetapi ia dibelanjakan untuk tujuan-tujuan buruk dan kesan-kesan yang menyedihkan. Untuk merosakkan dan gangguan hati kita. Untuk menjadikan kita tidak mampu mengikut doktrin-doktrin mulia Injil yang hanyalah seperti menyimpang wang daripada orang miskin untuk membeli racun untuk diri kita sendiri. Sama-sama tidak dapat dimaafkan adalah mereka yang menyimpang apa yang tidak mereka perlukan untuk tujuan yang munasabah. Jika seseorang mempunyai tangan dan mata dan kaki yang boleh ia guna diberikan kepada mereka memerlukan, jika dia menguncinya dalam peti besi dan bukannya memberikan kepada saudara yang muta dan lumpuh, tidakkah kita akan anggap sebagai makhluk yang tidak berkemanusiaan? Jika dia lebih memilih untuk menghiburkan dirinya dengan mentimburkan daripada melayakkan diri, nia untuk ganjaran abadi dengan memberikannya kepada mereka yang memerlukan mata dan tangan, takkan kita boleh mengangkatnya gila. Kini wang mempunyai sifat yang sangat mirip dengan mata dan kaki. Oleh itu, jika kita menguncinya dalam peti, sementara orang miskin dan tertekan memerlukan niat untuk kegunaan yang diperlukan, kita tidak jauh daripada kekejaman orang yang memilih untuk menyimpan tangan dan mata daripada membelikannya. Kepada mereka yang memerlukannya, jika kita memilih untuk menyimpannya daripada menyelayakan diri kita untuk ganjaran abadi dan menggunakan wang kita dengan lebih baik, kita mensalah atas kegilahan orang yang lebih memilih untuk mengunci mata dan tangan daripada menjadi dirinya diberkati selama-lamanya dengan memberikannya kepada mereka yang memerlukannya. Mungkinkah ini salah satu sebab mengapa orang kaya akan sangat sukar memasuki kerajaan surga? Majoriti besar mereka berada di bawah ketutan. Di bawah ketutan khas Tuhan, sejauh mana dalam tenor mengumun kehidupan mereka, mereka bukan saja merompak Tuhan secara berterusan, menggerapkan dan membanjirkan barang-barang Tuhan mereka. Dan dengan cara itu merosakkan jiwa mereka sendiri. Tetapi juga merompak orang miskin yang lapar, yang telajan, mencarami, jangdang dan anak yatim. Dan membuat diri mereka bertanggung jawab atas semua kekurangan, penderitaan dan kesusahan yang mungkin mereka boleh tetapi tidak menghilangkannya. Ya, takkan darah semua orang yang binasa kerana kekurangan apa yang mereka simpan atau berancakan dengan sia-sia. Menjerit mententang mereka dari bumi. Apakah jawapan yang akan mereka berikan kepada dia yang sedia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Cara sebenar untuk menggunakan apa yang anda tidak perlukan sendiri boleh anda. Keempat, pelajari daripada kata-kata Tuhan kita yang melupakan danan kepada apa yang telah dikatakan sebelum ini. Kumpulkan bagimu harta di surga, di mana gegak dan garam tidak merosakkannya, dan di mana pencuri tidak membongkar sedang mencurinya. Keluarkannya apa saja yang anda boleh simpan dengan jaminan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh dunia ini.
Simpanlah harta dan tiban surga, dan Tuhan akan mengembali pada hal itu. Dia yang mengasihi orang miskin meminjamkan kepada Tuhan, dan lihatlah apa yang dia keluarkan akan dibayar kembali kepadanya. Letakkanlah itu, katanya, ke dalam akaunku. Namun engkau berhutang dirimu sendiri kepadaku. Selain ini, berikan kepada orang miskin dengan mata yang tulus, dengan hati yang jujur, dan tuliskanlah sekian banyak diberikan kepada Tuhan. Kerana sejauh mana kamu melakukannya kepada salah seorang daripada saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan kepada aku. Inilah bahagian seorang pengurus yang setia dan bijaksana. Jangan menjual rumah atau tanah atau stok utama, tidak kira banyak atau sedikit, kecuali keadaan tertentu yang memerlukan. Jangan berhasrat untuk berusaha, untuk mentingkatkan sama seperti tidak memboroskannya dalam kesian-kesiaan. Gunakan sepenuh untuk tujuan bijak dan munasabah yang mana Tuhannya telah menempatkannya di tangannya. Pengurus yang baik, yang bijak setelah menyediakan isi rumahnya dengan apa yang diperlukan untuk kehidupan dan kesalehan, menjadikan dirinya kawan dengan semua orang yang tinggal dari masa ke semasa, namun ketidakbenaran. Supaya apabila dia gagal, mereka boleh menerimanya ke dalam kediaman yang kekal. Bahwa bila-bila masa kemah duniawi dibubarkan, mereka sebelum ini dibawa ke panggung belahan, setelah makan rotinya dan memakai puku buru tombaknya untuk memuji Tuhan, untuk penghiburan. Boleh mengalu-alukan dia ke surga dan ke rumah Tuhan yang kekal di surga. Kami mentugaskan kamu oleh itu yang kaya di dunia ini, kerana mereka mempunyai kuasa daripada Tuhan dan Guru kita yang agung, untuk sentiasa berbuat baik, untuk hidup dalam perjalanan amal kebajikan. Jadi kamu penyayang seperti Bapa kamu yang di surga penyayang, yang berbuat baik dan tidak berhenti-henti. Jadilah kamu penyayang sejauh mana selepas kuasa kamu dengan segala kebolehan yang Tuhan berikan. Jadikan ini sebagai satu-satunya ungguran kamu untuk berbuat baik, bukan mana-mana maksim atau adat resam dunia yang hina. Kami mentuntut kamu untuk kaya dalam perbuatan baik. Kerana kamu mempunyai banyak untuk membeli dengan baik, banyak. Kamu telah menerima dengan percuma, belilah dengan percuma. Sebab tidak menyimpan harta kecuali di surga. Jadilah kamu setia untuk mengagihkan kepada setiap yang mengikut keperluannya. Sebarkan keluar, belilah kepada orang miskin, agihkanlah roti kamu kepada orang yang lapar. Tutupilah yang teranjang dengan pakaian. Layanilah orang asing, bawa atau hantar bantuan kepada mereka yang ada dalam penjara. Sembuhkan yang sakit, bukan dengan mukjizat, tetapi melalui berkat Tuhan atas sokongan anda yang tepat pada masanya. Biarkan berkat daripada Dia yang hampir binasa kerana kelaparan datang ke atas anda. Bera yang bertertindas, perjuangan hak anak yatim, dan buatlah hati jantan bernyanyi kerana gembira. Untuk menasihati anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk bersedia berkongsi. Kono niko enak. Untuk mempunyai semangat yang sama, walaupun bukan dalam keadaan luaran yang sama dengan orang-orang beriman pada zaman dahulu. Mereka tetap teguh enci a dalam persekutuan yang diberkati dan kudus itu, di mana tiada seorang pun yang menyatakan bahawa sesuatu adalah milik sendiri, tetapi mereka mempunyai segala sesuatu secara bersama. Jadilah seorang pengurus yang setia dan bijaksana bagi Tuhan dan orang miskin. Berbeza daripada mereka yang hanya dalam dua keadaan ini. Bahawa keperluan anda dipenuhi terlebih dahulu daripada bahagian harta Tuhan yang masih berada di tangan anda, dan bahawa untuk memiliki keberkatan mereka membeli. Dengan demikian simpanlah bagi dirimu sesuatu asas yang baik. Bukanlah di dunia yang sekarang ini, tetapi lebih kepada untuk masa yang akan datang, supaya kamu dapat meraihkan kehidupan yang kekal. Asas utama semua berkat Tuhan, sama ada sementara atau kekal, adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran dan darahnya. Apa yang telah Dia lakukan dan apa yang telah Dia derita untuk kita. Asas lain dan pekerjaan dalam pekerjaan ini tidak dapat diletakkan oleh sesiapa pun.
tidak, bukan seorang rasul, tidak, bukan seorang malaikat dari sorga, tetapi melalui jasanya Yesus Kudus. Apa saja yang kita lakukan dalam namanya adalah asas untuk ganjaran yang baik pada hari ketika setiap orang akan menerima ganjaran sendiri menurut pekerjaan sendiri. Oleh itu, bekerjalah engkau bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh itu, apapun yang didapati tanganmu, sekarang untuk dikejarkan. Kejarkanlah ini dengan segala kekuatanmu. Oleh itu, janganlah biarkan kesempatan yang baik melalui dampak dimanfaatkan. Rebus saat-saat keemasan yang berlalu. Engkau dengan beberapa tahun yang singkat memastikan kekekalan. Dan dengan tegun yang baik, carilah engkau kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dalam perasaan yang berterusan dan bersemangat untuk kerja-kerja baik, tunggulah saat yang bahagia itu apabila Raja akan berkata, aku lapar dan kamu memberi aku makan. Aku nahakar dan kamu memberi aku minum. Aku orang asing dan kamu menerima aku. Teranjang dan kamu mempakaikan aku. Aku sakit dan kamu melawat aku. Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada aku. Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur sebab melalui hal ini kami dituju kepada matlamat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan kekal, kerajaan surga dan Yesus Kudus. Apabila kami bekerja bukan untuk mencari kebaikan, manfaat diri sendiri saja, tetapi hanya untuk Tuhan dan Tuhan saja. Oh Tuhan, awan yang kami perlu adalah untuk kehidupan dan keperluan, bukan untuk menyuruhkan dan memboros-boroskan, tetapi menggunakan apa yang kami ada menjadi saluran berkat untuk diri, keluarga, dan orang sekeliling kami. Dengan nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kamu dan sekeluarga. Kita jumpa